Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas adanya kecenderungan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk menunaikan dan menyampaikan apa yang menjadi tanggung jawab itu. وأحب قبل أن أبدأ بالحديث أن أذكر بحقيقة من الحقائق تغيب عن كثير من الأذهان في شأن صلتنا بحقائق الخلافة النبوية. Sebelum saya masuk kepada perbincangan atau pembahasan yang ingin saya sentuh, teringin sekali saya untuk mengingatkan dan menekankan kembali tentang hakikat perhubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai khalifah di atas muka bumi ini. تولي الحكم الظاهر في أي منطقة أو على مستوى الأرض ليس هو عين الخلافة عن الله ولا عن رسوله. Menjadi seorang pemimpin dalam khilafah yang zahir di atas muka bumi ini adalah bukan hakikat khilafah yang dimaksudkan sebenar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas manusia untuk menjadi seorang khalifah di atas muka bumi ini. قيام تحقيق الصدق مع الله في تحقيق الإسلام والإيمان والإحسان والعمل بمقتضى ذلك خلافة عن الله وعن رسوله. Khilafah yang sebenar dari Allah dan juga Rasulnya adalah merealisasikan di dalam menunaikan isi kandungan yang ada di dalam Islam dan iman dan juga ihsan, maka itulah khilafah yang sebenar dari Allah dan Rasulnya. ينال الدرجة فيها كل مؤمن يعمل الصالحات على حسب إيمانه وعمله الصالح. Khilafah yang itu akan dicapai oleh setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menunaikan tanggung jawabnya melalui amal yang saleh berdasarkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وهذا واضح في قول ربنا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. Ini adalah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, yang maksudnya adalah Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh untuk dilantik menjadi khalifah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sebelum umat ini telah dilantik oleh Allah sebagai khalifah dengan sebab yang demikian. وذكر من مظاهر ومنافع وفوائد الخلافة قوله سبحانه وتعالى وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat Al-Quranul Karim daripada faidah khilafah orang-orang yang menunaikan hak atau menunaikan tanggung jawab Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka adalah dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman daripada faidah khilafah itu adalah at-tamkin, yakni akan dikekalkan atau dikuatkan agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menjanjikan kepada para khulafa atau khalifah itu adalah untuk digantikan kehidupan mereka daripada ketakutan kepada keamanan, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara aman dan tentram, dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. ذكر ثلاثة أشياء: التمكين في الدين والأمن بعد الخوف والارتقاء في مراتب الإخلاص يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Maka dalam hal ini Allah menyebutkan Subhanahu wa ta'ala 3 faidah daripada khilafah itu sendiri. Yang pertama adalah tamkin, dikuatkan atau disebarkan atau nyata zahir agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah digantikan rasa takut dengan aman. Yang ketiga adalah al-ikhlas, di dalam menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dalam sembahannya. فالموجود الآن على
ظهر الأرض من التمكين لكل من مكن أفراد وجماعات من المسلمين في الشرق والغرب، وكذلك أمنهم على أن يعقدوا المجالس والدروس وأن يبلغوا الأمر، وكذلك ارتقاء المرتقي منهم في أسرار العبادة والإخلاص الوجلاء. هذه هي أعلام ورايات الخلافة القائمة على ظهر الأرض لنبينا صلى الله عليه وسلم. Maka apa yang dinampak di atas muka bumi ini daripada zahirnya agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga adanya keamanan di dalam menyebarkan agama Allah melalui pengajian-pengajian, pelajaran-pelajaran, kelas-kelas, dan juga zahir fenomena daripada keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita nampak di atas muka bumi ini adalah merupakan hakikat daripada khilafah seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وتلك الاجتماعات إذا قامت على الإخلاص والصدق هي مؤتمرات هذه الخلافة، وتلك التواصلات القلبية هي الوسائل الكبرى للبث والنشر والإعلام والعضوية في شأن هذه الخلافة العظيمة، وإن كانت العقليات ما تعرف إلا رايات الحكم الظاهر والدول المتعلقة بالأمم المتحدة أو الملحدة. Perjumpaan-perjumpaan dalam seperti ini dan juga komunikasi yang terjalin antara mereka orang-orang yang ada kepentingan di dalam agama ini adalah merupakan hakikat daripada kekhilafah seseorang itu sendiri yang dinampak walaupun akal-akal orang ramai melihat secara zahir khalifah atau khilafah itu sendiri di atas muka bumi ini dengan kepelbagaian pemahaman mereka dari mengikut akal fikiran mereka, baik itu yang dilihat daripada UN ataupun satu golongan yang ingin membawa ramai manusia kepada kekufuran, itu adalah bukan merupakan hakikat khilafah yang ada di atas muka bumi ini selain daripada apa yang disebutkan di awal tadi. وهناك عجائب من ألطاف الله سبحانه وتعالى للمسلمين عموما ولأهل المراتب منهم في الإيمان والعمل الصالح خصوصا، وأنواع من التمكينات والتأييدات والألطاف الربانية وفرها الله لنا ولكم. Dan di situ terdapat bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman secara umumnya dan orang-orang yang ada peranan di dalam menyebarkan agama ini secara khususnya. Di situ adanya bantuan dan pertolongan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Semoga kita termasuk golongan orang-orang mendapat bantuan dan pertolongan itu. عظيم فضل الله عليكم تفكيركم في جانب هذه التلاوة كيف تقوم بيننا ونؤدي دورنا فيها في الحياة. Dan apa yang saya lihat daripada yang bercakap sebentar tadi, saya melihat bahwasanya adanya keprihatinan dan perhatian kamu semua di dalam agama ini daripada persepsi at-tilawah yang itu adalah merupakan dasar utama di dalam berdakwah. ونحن نعالج شؤوننا وأحوالنا من خلال القرآن والاتصال به نكون قد أخذنا العلاج الصحيح من منبعه. Dan kita sebagai orang-orang yang ingin mengobati permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, hendaklah terlebih dahulu mengambil daripada perspektif at-tilawah ini, terlebih dahulu adalah memperbetulkan sumber daripada mana kita mengambil sumber tilawah tersebut. وقد ذكر لنا كذلك الشيخ حاسبي من سنغافورة نماذج طيبة تتعلق بهذا الجانب.
Dan diperdengarkan kepada kita sebentar tadi daripada Syekh Hasbi daripada Singapura yang berkaitan dengan at-tilawah dan kejayaan yang dicapai olehnya di sana. Istikhdam al-wasail al-hadithah wa ghayriha li al-wusul ila ar-rabt bil-Quran. Mempergunakan sarana-sarana, wasilah-wasilah yang boleh dipergunakan daripada teknologi yang baru ini untuk sampai kepada tujuan yang mulia itu. Nabul ahwal ahli sujun min ahli masyakil ila hulal masyakil biwasitatul Quran. Yaitu disebutkan tadi adalah mengubah orang-orang yang ada di penjara daripada seorang penjenayah menjadi orang yang memperbetulkan orang lain untuk tidak buat jenayah. وما شك منه في سنغافورة وفي عدد من دول الكفر أيضا نسبة المسلمين تكون معينة لكن نسبتهم في السجون مرتفعة كثيرا. Dan realiti yang ada seperti mana disebutkan sebentar tadi bahwasanya dan di Singapura dan juga di beberapa negara yang lain di mana jumlah kaum muslimin adalah minoriti, tetapi bila mana dilihat di penjara-penjara di dapatan mereka adalah majority. وهذا حالنا معشر المسلمين في أكثر دول أوروبا وأمريكا. Dan ini adalah merupakan fakta dan kenyataan tentang keadaan kita semua wahai kaum muslimin di negara-negara Europe. ولأهل هذه السجون علينا حق إذ لم يصلوا إلى السجون إلا بأمور مترابطة ترجع بعدين إلى تقصيرنا نحن في أداء دور التلاوة هذا وإلا لم يصلوا إلى السجن فبعض قد وصلوا فلا نستمر في هذا القطع والتقصير فلنواصلهم إلى سجونهم لنتدارك الأمر. Disebutkan bahwasanya mereka yang berada di dalam penjara, salah satu sebabnya adalah kekurangan kita di dalam menyebarkan kebenaran dan kebaikan, yang kalau mana kebaikan dan kebenaran itu sampai kepada mereka, orang-orang berada di penjara sebelum dipenjarakan, mereka tidak akan masuk ke penjara disebabkan perbuatan yang tidak baik itu. Maka kekurangan itu kembali kepada kita. Salah satu sebabnya kembali kepada kita, walaupun mereka sudah pun berada di dalam penjara disebabkan kekurangan kekurangan yang ada dengan kita, tanggung jawab yang kita tidak tunaikan, maka hendaklah kita jangan sama sekali meneruskan untuk berkekurangan menyampaikan agama ini, melainkan kita berusaha untuk menyampaikan walaupun mereka sudah berada di dalam penjara untuk diselamatkan daripada perbuatan yang tidak benar dan tidak baik. يرحم الله الشيخ عمر ملا حفجي أحد العلماء الأفاضل من حلب أصله، عاش سنين طويلة في المملكة السعودية وكان يشتغل إمام في السجون، فاقترح تعليم القرآن وتحفيظه في السجون، فانفتح على يده باب وسط السجون، الكثير منهم تاب وأناب وأحسن التلاوة، بعضهم حفظ القرآن وسط السجن، وخرجوا من السجن بدل عناصر مؤذية ومتعبة وصاحبة مشاكل إلى عناصر صالحة طيبة تصلح غيرها وتذكر غيرها. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Syekh Muhammad Umar Syekh Umar Mullah Hifji yang berasal daripada Halab, yang pernah duduk lama di Arab Saudi, dan juga meminta untuk dilantik menjadi imam di salah satu penjara, yang mana dilantiknya menjadi imam di penjara itu menjadi sebab kepada beliau untuk berinteraksi dengan orang-orang yang berada di dalam penjara untuk membuka pengajian Al-Quranul Karim, sehingga mereka itu bukan hanya pandai membaca, bahkan menghafal Al-Quran. Keluar daripada penjara itu mereka adalah menjadi orang-orang yang hafiz Al-Quran, ataupun menjadi orang-orang yang mengubati orang lain daripada penyakit-penyakit mereka. وسمعتم كيف يشتغل بعض النصارى وغيرهم من أهل الاتجاهات كذلك على أهل السجون، لأن أهل السجون يكون انقطعوا عن كثير من مرادات نفوسهم فهدأوا وسكنوا. عندما تسكن النفس تكون مستمعة ومصغية لما يلقى إليها، فتكون هناك فرصة لتحويل كذا أو كذا وللتأثير عليه من هنا أو من هناك. وفي بعض دول أوروبا أيضا
يطلبون من المسلمين الوصول إلى السجون من شأن المسلمين الذين في السجون، فقد لا يجدون من يلتفت لهذا من المسلمين، فما يجدون إلا القسيسين وغيرهم من اليهود والأديان الأخرى هم الذين يوظفون في السجون ويؤثرون على أهل السجن. Kita pun diperdengarkan sebentar tadi bagaimana mereka orang-orang misioneri yang masuk ke penjara-penjara untuk menyampaikan misi mereka untuk mengubah agama kepada agama Kristen, disebabkan oleh kerana orang berada di dalam penjara itu adalah berada dalam keadaan tidak dapat untuk mendapat apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka sendiri. Sebab mereka berada di dalam penjara, maka nafsu atau jiwa mereka berada dalam keadaan tenang dan kosong, dan bila mana kosong bersedia untuk menerima apa saja yang disampaikan kepada mereka, apa saja yang disampaikan oleh mereka, yang didengar oleh telinga mereka akan diterima oleh kerana kekosongan hati dan jiwa mereka. Maka dengan demikian banyak juga daripada mereka yang terpengaruh dengan misioneri-misioneri disebabkan sebab yang demikian. Sementara di beberapa tempat di Europe sana, beberapa penjara yang didapati di situ adalah orang-orang Muslim yang berada di dalam penjara, mereka ketua penjara meminta kepada orang-orang Islam untuk datang ke penjara dan mengisi kekosongan jiwa dan hati mereka. Terkadang tidak didapati daripada orang Islam sendiri yang mengambil berat akan hal yang sedemikian, sehingga didapati padri-padri yang datang ke tempat ke penjara itu dan mengisi kekosongan yang ada pada orang yang awalnya adalah orang Islam. Maka oleh kerana diisi kekosongan itu dengan agama Kristen, maka mereka berubah daripada agama Islam kepada agama Kristen. فيما يتعلق بمدارسنا كذلك وحاجتها إلى ارتفاع وسمو معاني التلاوة في القلوب والعقول والأرواح للطلاب، كذلك في جانب ما طرأ على الأمة من الافتتان بشؤون الشهادات الدراسية المعتبرة عند الدول وما إلى ذلك، نحتاج إلى ترتيب في ذلك. Dan juga berkenaan dengan apa yang disentuh sebentar tadi, permasalahan yang ada di sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah kita yang mengambil berat tentang kebersihan hati, jiwa dan juga kemurnian akal di dalam berfikir, dan juga bertembungnya dengan sistem yang ada di dalam beberapa negara yang lebih mementingkan kepada sijil untuk menjadi sebab kepada mereka bekerja dan mendapatkan pekerjaan dan sebagainya dengan sijil itu, dan ini berlaku di beberapa negara. Maka kita adalah mempunyai tanggungjawab dan kewajiban untuk mencari jalan keluar daripada permasalahan itu. فمن ناحية ممكن إنشاء مدارس أهلية خاصة تحت إشراف العلماء ونظرهم يستعينون بمن يعرف شؤون القانون الدراسي يستخرجوا ذلك الاعتراف بالشهادات، لكن عند أخذهم لمتطلبات الحكومات من المواد الدراسية ويكون عندهم الإدارة واختيار نوعية المدرسين والإدخال حقائق التربية والتزكية إلى وسط هذه المدرسة يستقلون بها ويقيمونها. فنوع من هذه المدارس يحتاج إليه في كثير من الأماكن، والذي علمت أن النظام في ماليزيا يساعد في هذا الموضوع من خلال أنه يمكن للدارس أن يتهيأ لدخول المستوى الثانوي والمستوى العالي يسمونه المستوى الثانوي إذا بلغ سنا معينا وأن لم تسبق له دراسة، ما دام يستعد للامتحان والاختبار. وفي هذا توفير مشوار كثير للطلاب المتفرغين لعلوم الشريعة، إذا بلغوا هذا السن يمكنهم أن في وقت يسير أن يدرسوا المواد المطلوبة ويدخلوا في الامتحان وتنتهي مشكلة هذه المرحلة الأولى. Salah satu cadangan yang boleh difikirkan untuk menyelesaikan permasalahan daripada masa depan pelajar-pelajar yang belajar di sekolah atau madrasah-madrasah yang yang lebih menekankan kepada keilmuan itu sendiri adalah gabungan antara beberapa ulama untuk membina sebuah
ma'had ataupun college, yang ma'had dengan college ini adalah diatur ataupun diamati, diawasi oleh gabungan para ulama dengan bekerja sama dengan pihak pemerintah di situ demi untuk mendapatkan keizinan daripada college ini diiktiraf oleh pihak kerajaan, di mana dalam beberapa perkara ada kerjasama dengan kerajaan demi untuk mendapatkan pengiktirafan daripada sijil college ini. Tetapi di dalam masalah kurikulum, di dalam manhaj itu sendiri adalah diatur ataupun diawasi dan diperhatikan oleh gabungan para ulama demi untuk menjaga keautentikan atau keaslian manhaj itu sendiri untuk tidak terjejas dengan subjek ataupun kurikulum yang lain. Ini adalah salah satu option yang boleh dilakukan gabungan antara kumpulan para ulama dengan pihak kerajaan itu sendiri untuk menjadikan sijil college ini dapat diakui oleh pihak kerajaan. Lebih-lebih lagi yang sepanjang yang saya tahu, kata beliau, di Malaysia ini adalah lebih memberikan satu peluang yang lebih cerah berbandingkan kepada negara-negara yang lain yang mungkin tak ada sistem seperti di Malaysia sepanjang yang saya tahu, yaitu berkenaan dengan adanya kemudahan di Malaysia ini pelajar-pelajar yang sudah berusia 17 tahun walaupun sebelumnya belum ada latar belakang tentang pengajian subjek-subjek dalam SPM, maka pelajar itu bila mana sudah sampai usia 17 tahun boleh register dan untuk mendapatkan sijil SPM. Ini adalah memudahkan kepada sekolah atau madrasah-madrasah yang sistemnya adalah tidak terlibat langsung dengan pihak kerajaan dalam untuk menekankan pengajian seperti mana diasaskan madrasah itu, seperti mana awalnya hanya disediakan waktu-waktu tertentu untuk diajarkan kepada pelajar-pelajar itu subjek yang diminta oleh pihak kerajaan agar supaya pelajar itu boleh masuk dan berdaftar mendapatkan sijil SPM. وليس هذا هو الحل الجذري ولا المطلوب، ولكنه حل ضرورة ومؤقت يجب أن يقترن معه إدراكنا لأشياء لا نغفل عنها. Ini adalah bukan merupakan satu-satunya penyelesaian, akan tetapi adalah satu langkah yang disebabkan oleh kerana darurat yang kita hadapi, dan kita adalah amat memerlukan kepada pemahaman yang dalam di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Al-awwal, anna حقيقة التلقي للمعلومات في العلوم الشرعية خصوصا ثم في بقية العلوم عموما حسن التلقي من أهلها وحامليها وحسن النظر فيها ومجالسة أهلها، وهذا الأمر الذي صار يرجع إليه الآن من فتن المسلمين بهذا الأسلوب في التدريس بالشهادات وساروا في جامعاتهم الكبيرة في بريطانيا وغيرها لا يعتبرون الشهادة التي يحملها هذا الطالب، ورجعوا إلى اعتبار تقييم المدرس له ومجالسته للمدرس كيف كانت، فصاروا يعتمدون الآن في بعض الجامعات على تقييم المدرس ومجالسته إياه مدة حتى يخرج الحقيقة من استيعابه إلى أي مدى، ورأوا ذلك هو الأجدى والأفضل لهم حتى في علومهم الدنيوية، وهي الطريقة التي كان عليها تلقي العلوم من عهد نبينا إلى الشيوخ الذين أدركناهم. Disebutkan tadi adalah apa yang terpenting dalam sistem pembelajaran mengikut talaqi atau sistem talaqi itu sendiri adalah yang utama di dalam sistem pembelajaran itu adalah mengambil ilmu daripada orang yang layak untuk diambil ilmu daripadanya, yang itu adalah kembali kepada kepakaran orang yang berilmu itu di dalam mencari ilmunya daripada guru-guru yang ada hubungan dengannya sampai guru sebelumnya. Dan yang kedua adalah sistem tarbiyah dan juga mujalasah, yakni bersama dengan guru yang dia belajar, adanya perjumpaan, berhadapan dan duduk berhadapan dengan guru yang dia belajar. Ini adalah merupakan hakikat sistem pembelajaran yang benar, yang mana sistem ini adalah tidak menjadi perhatian di beberapa tempat atau sistem akademik pendidikan yang lain. Walaupun realitinya sekarang ini bila mana ada di sebuah university di
England sana, mereka orang yang university itu tidak mengambil iktibar utama kepada pelajar untuk dinilai layak kepada sesuatu kepakaran yang ada padanya, kecuali sudah ada pengakuan dan pengiktirafan daripada supervisor, daripada guru yang dia duduk bersama dengan guru itu dalam masa tertentu, dan ada pengakuan daripada guru itu kalau budak ini atau pelajar ini layak akan kepakaran itu. Yakni tidak lagi sijil daripada university menjadi ukuran kepada orang, kepada profesional di antara mereka, bukan sijil lagi menjadi ukuran, akan tetapi dilihat pelajar ini keluar daripada seorang supervisor dan ada pengakuan daripada supervisor itu untuk dikatakan pelajar ini layak akan kepakarannya. Ini yang merupakan sistem yang sebenar yang kita ambil daripada dulu sampai kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka mula ambil daripada kita. Kami mulahidu استعمال سلاح التخويف من المستقبل كما يقولون كسب المال لإخضاع المجتمعات الإسلامية لطريقة التعليم المخصوصة ولقطع بعض قنوات في المجتمع مؤثرة تأثيرا إيجابيا. Dan juga kita mendengar apa yang bayangkan dan ditakutkan kepada anak-anak kita yang belajar dengan sistem pembelajaran yang benar tentang gelapnya masa depan mereka di masa akan datang daripada pekerjaan yang susah untuk didapat oleh kerana latar belakang mereka adalah daripada sistem pembelajaran yang tidak ada sijilnya, dan juga daripada peranan media juga yang juga cukup bermain peran tentang perkara yang sedemikian, maka itu adalah merupakan perkara yang yang memang dihadapi oleh pelajar-pelajar zaman kita sekarang. وهناك عندنا في الشرع تشريع عليه للرسول صلى الله عليه وسلم أن نفتح باب الاكتساب من الأوجه الطيبة ويصرف في محله، فيحتاج لذلك أصحاب المؤسسات والمعاهد فيما يتيسر له من إقامة أسباب تتعلق بتجارة أو بزراعة أو بشيء من الصناعات ونحوها، لا على حساب قطع الطلاب عن العلم، ولكن ليتفرغ كل لما يتهيأ له ويتأهل له، ولكن يكون شيء من الترتيب للاكتفاء الذاتي كما يقولون. ذلك أمر مشروع ومستحب، ولكن بمقدار ما يؤخذ الترياق من المال حتى نصل إلى حدود السوم فنحذره. والسوم الرضا بالشبهات والمحرمات أو ميل العالم إلى الاستمتاع بالدنيا والتكاثر بها وأخذ المال له لا لخدمة الدين. هنا يبدأ السموم. في السموم لا، والترياق نعم. فقد جاءتنا الشريعة تعلمنا أخذ ترياق المال وتجنب سمومه، وجاءت الحضارات المختلفة تلعب بسموم الأموال على الرجال حتى يبقى الرجال غير رجال بسبب ذلك الأمر الذي هو عجل هذه الأمة الدينار والدرهم. Oleh kerana demikian diperlukan daripada yayasan-yayasan atau jabatan-jabatan yang memerlukan kepada satu pekerjaan yang melibatkan kepada mereka melibatkan kepada orang-orang yang diperlukan untuk bekerja untuk mengambil daripada mereka orang-orang yang mempunyai latar belakang agama ini atau belajar agama ini dengan catat seperti dalam pertanian, baik itu dalam perniagaan dan lain sebagainya, diutamakan mereka untuk dipekerjakan dengan catatan keterikatan mereka itu di dalam pekerjaan adalah dengan menjaga tidak menjejaskan kepada sumber yang mereka dapat itu adalah daripada sumber yang syubhah apatah lagi yang haram. Maka dengan demikian
didahulukan mereka untuk dipekerjakan, tetapi berhati-hati agar supaya sampai bila mana kepada hal-hal yang daripada hasil yang didapat daripada pekerjaan itu yang lebih mencukupkan hanya keperluan mereka sahaja, tidak lebih daripada kelebihan-kelebihan yang menjejaskan kepada ilmu yang didapat sehingga menjejaskan kepada perkara yang syubhah, apatah lagi yang haram, ataupun kecenderungan kepada keduniaan itu lebih daripada tanggung jawab mereka kepada ilmu yang mereka dapat. Maka dengan demikian mereka orang-orang yang ada keterlibatan dengan ilmu agama ini atau dakwah adalah dibenarkan memang pun untuk bekerja sebagaimana syarak pun menyuruh demikian, tapi seperlunya dan secukupnya tanpa menjejaskan kewajibannya di dalam menyebarkan ilmu tersebut, karena dunia ini adalah merupakan dinar ataupun dirham yang menjadi sebab utama perubahan seseorang itu daripada orang yang baik kepada yang sebaliknya. ويبقى في ذلك أن نرعى المتحررين من وطأة ما فرضت اتجاهات السلطات والمؤثرات في واقعنا، المتحررين من هذا من الراغبين في التفرغ لعلم الشريعة المطهرة للقيام بواجب من النجباء الذين يستطيعون يجب أن نوفر لهم ما يكفيهم مما نكتسب ومما يتبرع به أغنياؤنا بلا اشتراط ولا تزلف ولا إهانة لأهل الدين. يجب أن نسعى لكفايتهم وتفريغهم التام في أيام الطلب وفي أيام العطاء بعد الأخذ بعد التخرج ليكونوا مكفيين في أمورهم كما يكتفي صاحب الوظيفة في أي وزارة وفي أي مكان وزيادة. هذا أمر يجب أن نخدمه وأن نعطيه حقه، وإن بذلك نفتح باب التحرر من الوقوع تحت أيدي وتصرفات من ليس أهلا أن نقتدي به أو أن يكون حاكما علينا. Dan juga adanya keperluan tanggung jawab daripada mereka orang-orang yang ada kecenderungan kepada agama ini untuk membantu kepada mereka orang-orang yang memang mempunyai kelebihan di dalam mencari ilmu agama ini, menyebarkan ilmu ini, untuk dibantu kepada mereka sesuai dengan kecukupan yang diperlukan, sehingga mereka tidak bergantung kepada pihak-pihak tertentu dan menjadi keterikatan kepada pihak-pihak itu yang menyebabkan keterbatasannya di dalam kebebasan menyampaikan ilmu tersebut. Di dalam memberikan bantuan kepada mereka-mereka yang perlu untuk dibantu daripada pelajar-pelajar ataupun ahli-ahli agama ini, tanpa adanya persyaratan kepada mereka yang juga boleh mengikat atau membatasi kebebasan mereka untuk berdakwah, maka dengan demikian akan menjadi sebab penyelesaian daripada masalah kegelapan masa depan yang dihadapi oleh pelajar-pelajar itu. فصارت المسألة لها جوانب ولها شؤون متصلة نرائها كلها. Maka kita melihat bahwasanya masalah ini adalah mempunyai cabang-cabang yang kita mesti membaca keseluruhan dan juga berusaha untuk menyelesaikan daripada setiap sudutnya. ثانيا كثيرا من الذين قد درسوا الدراسات الأكاديمية هؤلاء من أبنائنا فيهم نصيب من الخير ويمكن استعمالهم في النفع، فينبغي أن نوظفهم في الأماكن وأن نرتب اتصالهم بتوجيه القرآن الكريم والسنة الغراء وخدمة الدين. فعندنا أعداد كثيرة ليسوا بقليلين من الموالين للحق والدين، معهم أنواع الشهادات من هنا، فينبغي أن نهيئ لهم أن يستعملوا ذلك فيما يعود بالنفع على الجميع. Dan juga kita melihat adanya golongan-golongan yang mempunyai sijil-sijil, tapi pada masa yang sama ada kecenderungan kepada agama yang begitu tinggi dan begitu dalam, adalah diperlukan daripada mereka untuk bermain peran akan keadaan dan kedudukan yang mereka ada itu, bermain peran juga untuk membantu kepada pelajar-pelajar kita atau pendakwah kita di dalam memainkan peranan mereka membawa manfaat kepada agama melalui pendakwah itu daripada latar belakang peranan mereka itu.
وبالاختصار في الجواب عن بعض الأسئلة نقول تبليغ مفهوم التلاوة على الوجه الطيب راجع إلى امتلاء القلب بتعظيم هذا الكتاب العزيز العظيم والاتصال به بكل معنى وحمل ذلك إلى من حوالينا. وقد كان يقول بعض السلف خير القرى من إذا سمعت تلاوته قلت أنه يخاف الله. Daripada beberapa komen dan soalan yang menyentuh tentang at-tilawah yang mesti bersumberkan daripada sumber yang benar dan penyampaian sebagaimana penyampaian yang benar dipenuhi dengan ta'zim kepada Allah Subhanahu ta'zim kepada Al-Quran yang dibaca itu dan dipenuhi hati dan jiwa kita akan keimanan yang mutlak akan kebenaran isi kandungannya, maka di dalam hal ini adalah di dalam menyampaikan at-tilawah itu sendiri yang kita bermain peran untuk disampaikan kepada orang-orang yang dekat dengan sekeliling kita bermula daripada mereka, maka dengan kesungguhan itu sendiri akan nampak keberkesanan kepada orang-orang yang berada di sekeliling mereka. بالنسبة للولائم المحتوية على مخالفة الشريعة لا يجوز للمسلم عامة ولا للداعي خاصة أن يكون حاضرا فيها مشاهدا لتلك المخالفة. Berkenaan dengan walimah yang bercanggah dengan syarak, maka tentunya adalah tidak dibenarkan kepada seorang Islam umumnya ataupun seorang yang alim khususnya untuk hadir dan menyaksikan kepada acara seumpama itu. فإن كان من المختلف فيه بين الأئمة فيمكن المرور في الوقت الذي لا يكون المباشرة فيه لذلك المخالف مع النصيحة لصاحب الوليمة. Bila mana perkara ini nampak itu adalah hal-hal yang diikhtilafkan atau dipertikaikan di antara kalangan para ulama, maka seharusnya bagi seorang dai itu sendiri adalah untuk memainkan perannya di situ dengan menyampaikan nasihat. وكذلك يفعل القريب مع قريبه إن كان الذي عزمه من أرحامه وأقاربه فلا يحضر في وقت فعل المنكر ولكن في وقت آخر يمر عليه ويعبر عن تقديره واحترامه له مع نصيحته فيما عمل. Demikian juga bila mana yang menjemput itu adalah kita punya kerabat ataupun kita punya family, maka bila mana di dalam acara walimah itu ada hal-hal yang mungkar, kita tidak datang di situ masa kemungkaran itu sedang berlangsung, akan tetapi setelah kemungkaran itu berlangsung kita dibenarkan untuk datang dan juga sambil pada masa yang sama menyampaikan nasihat kepada family kita untuk menghindari perkara yang mungkar itu. Bagian ثلاثة من الأسئلة أو 4 ملاحظات من آخر هذه الجلسة الثانية لحضور الوقت. Ada 3 atau 4 lagi soalan yang belum dijawab. InsyaAllah kita postpone kepada acara atau sesi yang akan datang insyaAllah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan respon dan juga ulasan yang telah diberikan. Maka dengan itu kita akhiri untuk sesi pada pagi ini, yang insyaAllah untuk makluman dan juga untuk perhatian kita semua, sesi kita yang akan datang adalah akan berlangsung pada pukul 3:30 petang. Dan juga untuk makluman, untuk kita berada di lobi hotel pada pukul 12:30 hari ini untuk kita berangkat bersama-sama dengan bas yang disediakan ke Masjid Asy-Syakirin KICC, yang mana di sana insya-Allah kita akan mendengar khutbah yang akan disampaikan oleh Fadilatul Habib Omar insya-Allah. Jadi minta kerjasama. Memanglah kita mungkin nak bersiap, mungkin perlu masa, insya-Allah kita ada masa 1 jam ini untuk kita siap, kemudian berkumpul di lobi pada pukul 12. Kemudian setelah itu kita akan berangkat bersama-sama ke KLCC insya-Allah. Dan setelah itu juga kita harap bersama dan arahan yang diberikan oleh pihak petugas untuk kita berkumpul di selesai daripada solat Jumaat untuk kita berangkat pula balik ke hotel. Jadi kerana adanya pergerakan ini, kita bimbang akan memakan masa. Jadi kita minta kerjasama daripada para ulama yang mulia untuk kita memberi kerjasama yang baik kepada petugas untuk melancarkan lagi majlis kita supaya kita akan hadir di dawai ini dengan masa yang telah ditetapkan pada pukul 3:30 petang insya-Allah.
Kita tutup dengan Al-Fatihah yang akan dibacakan oleh ahli Al-Bakar insyaAllah. Al-Fatihah. ثم ادخلوا بهم بعد فرض المعصومة ولا إلههم فيه سوى ولا مفهوم يتحمل جميع حدنا الخير والبركة على محب ربنا وصلافنا الصالحين وسيدنا المسلمين إلى حضرة النبي. الفاتحة. اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله استقيم وصلت التي أنعمت عليهم وعليهم والضالين آمين. الأولين والآخر والآخرين بالموت المسيح تهبت الدعوة عقب إجابة الصلاة عشان الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.